Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya dengan Dr. Azhar dalam rancangan Mudahnya Statistik dengan Excel. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda bagaimana untuk melakukan ujian hipotesis t-test hanya menggunakan Excel. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, jika anda berpendapat bahawa video ini bermanfaat kepada anda, jangan lupa untuk like, share dan subscribe YouTube channel saya iaitu Dr. Azhar. Apakah itu ujian t-test? T-test adalah ujian perbandingan untuk menilai perbezaan antara nilai tertentu dan purata bagi kumpulan populasi. Untuk pengetahuan semua, ujian t-test mempunyai 3 jenis yang dapat dilakukan oleh Microsoft Excel Add-ins Analysis Toolpack. Yang pertama adalah t-test PET 2 Sample for Mean. Ia merupakan ujian t-test yang digunakan untuk menguji perbezaan mean bagi dua pemboleh ubah dari sampel yang sama. Kita akan menggunakan jenis ini apabila anda menguji kumpulan yang sama sebanyak 2 kali. Sebagai contoh, jika anda menguji ubat baru, anda ingin membandingkan sampel sebelum dan selepas mereka mengambil ubat untuk melihat apakah terdapat perbezaan pada hasilnya. Jenis yang kedua adalah t-test 2 Sample Assuming Equal Variance. Ia merupakan ujian t-test yang digunakan untuk menguji perbezaan mean bagi dua pemboleh ubah dari sampel yang berbeza dengan menganggap kedua-dua sampel tadi mempunyai varian yang sama. Ujian ini akan digunakan apabila anda telah mengetahui bahawasanya variance tersebut adalah sama melalui pertanyaan ataupun anda telah menganalisis variance dalam data anda. Dan yang ketiga adalah t-test 2 Sample Assuming Unequal Variance. Ia merupakan ujian T yang digunakan untuk menguji perbezaan mean bagi dua pemboleh ubah dari sampel yang berbeza dengan menganggap kedua-dua sampel tersebut mempunyai varian yang berbeza. Melalui yang pertama, anda tahu variance tersebut tidak sama, dan yang kedua adalah anda tidak tahu sama ada varian tersebut sama ataupun tidak. Sebelum kita melakukan ujian hipotesis t-test, pertama sekali adalah anda perlu menentukan hipotesis bagi ujian tersebut. Tentukan apakah null hypothesis dan alternative hypothesis. Yang kedua, anda perlu menentukan significant level iaitu alpha 5% atau 0.05. Dan yang ketiga adalah kriteria penerimaan uji hipotesis. Anda akan menerima null hypothesis jika T statistik anda sama ataupun lebih kecil daripada T critical, ataupun P value anda lebih besar daripada nilai alpha iaitu 0.05. Manakala yang kedua, anda akan menolak null hypothesis jika T statistik anda lebih besar daripada T critical, ataupun nilai P value anda sama ataupun lebih kecil daripada nilai alpha iaitu 0.05. Okey, jom kita buat tutorial menggunakan Microsoft Excel Add-in Toolpack. Kita akan menggunakan ketiga-tiga jenis t-test tadi, iaitu yang pertama PET 2 Sample for Mean, 2 Sample Assuming Equal Variance dan 2 Sample Assuming Unequal Variance. Untuk contoh pertama iaitu t-test PET 2 Sample for Mean, soalannya berbunyi begini. Bayangkan bahawa satu program latihan kendiri telah dijalankan dan anda perlu menentukan sama ada terdapat perbezaan antara skor pre-test mean dan skor post-test mean. Okay, anda diberikan data tersebut. 10 orang telah diuji sebelum kursus bermula dan selepas kursus berakhir. Apabila anda ada data ni, apa yang perlu anda buat pertama sekali adalah menentukan hipotesis. Hipotesisnya adalah bagi null hypothesis, there is no significant difference in the mean of pre-test and post-test. Manakala bagi alternative hypothesis, there is significant difference in the mean of pre-test and post-test. Untuk melaksanakan atau melakukan ujian ini, apa yang perlu anda lakukan adalah klik pada data analisis dan pilih t-test
compared to sample for mean. Sebab kita nak tengok, kita uji benda yang sama sebanyak 2 kali, sebelum dan selepas, dan klik OK. Okey, untuk maklumat di variable one range, anda perlu ambil maklumat pretest. Manakala untuk variable two range, anda perlu ambil maklumat dalam post test. Tentukan hipotesis mean difference anda adalah kosong, tik label, dan make sure alpha anda adalah default, iaitu 0.05. Klik pada output range dan letakkan di mana-mana peta untuk paparan result dipamerkan, dan klik OK. Okey, berdasarkan pada hasil dapatan tersebut, mean bagi pre-test adalah 97.1, manakala post-test adalah 107.8. Variance-nya adalah 106.2 bagi pre-test, manakala 175.5 bagi post-test. Observation 15 mewakili 15 orang pelajar. Okay, Pearson correlation adalah 0.57. Makna katanya hubungan tersebut adalah mild. Okey, nak kata kuat tak kuat, lemah tak lemah. Okey, kita tengok pada T statistik kita. Okey, T statistik adalah negatif 3.73. Okey. Untuk keputusan ini, anda perlu mengabaikan negatif tersebut. Jadi T test yang kita perolehi adalah 3.73. Dan kita compare dengan T critical bagi two tail, iaitu 2.14. Jika kita lihat kepada keputusan ini, T test bagi ujian ini adalah lebih besar daripada T critical two tail, manakala P value bagi two tail adalah 0.002, iaitu lebih kecil daripada nilai alpha, iaitu 0.05. Bermaksud kita perlu reject null hypothesis. Okay, berdasarkan kepada maklumat itu, kita perlu menerima alternative hypothesis, iaitu there is significant difference in the means of pre-test and post-test. Untuk contoh kedua pula adalah t-test two sample assuming equivariance. Anda diberikan dengan soalan ini. Ahmad, seorang penyelia mekanikal di kilang pembuatan XX, ingin membuat kajian mengenai dua jenama jentera pengeluaran untuk mengetahui sama ada jentera jenama A menghasilkan lebih banyak output daripada jentera B. Oleh itu, Ahmad kemudian mengambil data sebanyak 10 hari bekerja dengan menganggap variasi output bagi kedua-dua jentera itu adalah sama. Berikut adalah jadual hasil yang dihasilkan oleh dua jentera tersebut. Kita ada 10 hari punya bacaan bagi jenama A dan jenama B. Apa yang perlu anda lakukan pertama sekali adalah menentukan hipotesis, iaitu null hypothesis dan alternative hypothesis. Null hypothesis adalah output bagi jentera jenama A sama ataupun lebih kecil daripada output jentera jenama B. Manakala alternative hypothesis adalah output jentera jenama A lebih besar ataupun lebih banyak daripada jenama B. Seperti biasa, anda klik pada data, klik data analisis, dan anda perlu pilih t-test to sample assuming equal variance dan klik OK. Untuk input variable one range, anda perlu ambil maklumat jentera A. Variable two range, maklumat jentera B. Hypothesize mean difference adalah kosong. Tik pada label, make sure alpha adalah default, iaitu 0.05. Okey, tik pada output range, klik pada ruangan ini dan letak di mana-mana untuk memastikan bahawa result dapat dipaparkan. Okey, ini adalah result bagi analisis t-test to sample assuming equal variance. Okey, jom kita lihat keputusannya. Mean bagi jentera A adalah 1092,
manakala nilai bagi mean jentera B adalah 1027.5. Okey, varians dia adalah 7973.33 bagi jentera A, manakala nilai variasi bagi output jentera B adalah 4729.167. Okay. Dia punya observation adalah bilangan hari yang kita ambil. Okay. Full variance adalah 6351.25, iaitu gabungan variasi bagi jentera A dan jentera B. Hypothesized mean difference adalah perbezaan purata antara jenama A dan jentera jenama B, tetapi untuk kes ni kita menganggap tidak ada perbezaan sehingga nilainya adalah kosong. Okay, ini adalah degree of freedom, iaitu darjah kebebasan sebanyak 18. Oleh kerana hipotesis menunjukkan satu arah, iaitu output jentera jenama A lebih besar ataupun lebih banyak daripada jenama B, maka kita hanya menilai P dan nilai T kritikal yang dilihat dalam satu arah, iaitu one tail. Untuk contoh kes ini, kita jangan lihat hasil yang mengatakan two tail. So kita boleh menggunakan kriteria penerimaan nilai P ataupun nilai T berdasarkan kepada satu arah sahaja. Kesimpulan daripada statistik ini, kita dapat menyimpulkan perkara berikut, iaitu t-test 1.81 lebih besar daripada t-critical one tail, iaitu 1.73, manakala nilai P bagi one tail adalah 0.04 lebih kecil daripada nilai alpha 0.05. Bermaksud kita perlu menolak null hypothesis dan kita menerima alternatif hypothesis, iaitu output jentera jenama A lebih banyak menghasilkan sesuatu daripada jenama B. Okey, jom kita tengok contoh bagi t-test 2 sample assuming unequal variance. Contoh di bawah merupakan hasil dividen untuk 10 saham NYCE dan Nasdaq teratas. Gunakan alat ujian T untuk menentukan sama ada terdapat petunjuk perbezaan antara kaedah kedua-dua populasi yang berbeza. Okey, ini adalah datanya, data daripada paparan NYSE dan Nasdaq. Okey, merupakan dua data yang berbeza. Jadi kita akan gunakan t-test unequal variance. Seperti biasa, pertama sekali kita tentukan hipotesis. Bagi null hypothesis, there is no significant difference in the means of NYSE and Nasdaq. Manakala alternative hypothesis, there is significant difference in the mean of NYSE and Nasdaq. As usual, kita pergi kepada data, kita klik data analysis dan kita pilih t-test 2 sample assuming unequal variance dan klik OK. Okay, untuk variable 1 range, anda perlu ambil maklumat di NYSE. Manakala bagi variable 2 range, anda perlu ambil maklumat Nasdaq. Hypothesize mean difference, seperti biasa, letakkan kosong, klik pada label dan make sure alpha adalah default, iaitu 0.05. Pilih output range, klik pada kotak ni dan pilih mana-mana kotak pada Excel yang anda ingin paparkan resultnya. Okey, kita dah dapat bacaannya. Okey, daripada ujian t-test 2 sample assuming unequal variance, mean bagi NYSE adalah 95.4, manakala Nasdaq 40.1. Variance adalah 12067.59 bagi NYSE dan Nasdaq 107.3. Okey, manakala observation adalah 10. Hypothesized mean kosong. Okay, degree of freedom adalah 9. Okay, berdasarkan kepada ujian ini, kita akan melihat kepada nilai two tail. Yang pertama adalah t-test. T-test kita adalah 1.58, iaitu lebih kecil daripada nilai t critical two tail, iaitu 2.27. T critical two tail iaitu 2.26. Manakala nilai p value bagi two tail adalah 0.15, iaitu lebih besar daripada nilai alpha, iaitu 0.05. Apabila ini terjadi, ini bermaksud kita akan reject alternative hypothesis. For sure kita akan pilih null hypothesis, iaitu there is no significant difference in the mean
of NYSE and Nasdaq. Alright, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube saya Dr. Azhar. Bye.